Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Ahad yang kedua, anjuran Masjid Karya Batu 10 Ceras, menggunakan kitab Nurul Huda, Cahaya Hidayah, yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Samman hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Mensyarahkan kitab Masailut Tauhid, persoalan yang berkaitan tentang ilmu tauhid, yang disusun oleh ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Samman Kati rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 38, iaitu masih lagi membincangkan sifat wujud. Soalan, Tuhan yang menjadikan alam ini qadim atau baharu? Itu soalan yang pertama. Yang kedua, kalau qadim, mana dalilnya? Kerana kita telah sebutkan sebelum ini, dalam bab akidah kita tidak boleh taklid tanpa kita tahu dalil. Sebahagian ulama mengatakan orang yang dalam akidah hanya bertaklid sahaja, tidak tahu dalil, tidak sah iman dia. Dan ada ulama pandangan yang lebih kuat mengatakan masih sah lagi asalkan dia yakin dan keyakinan dia itu betul, tetapi dia berdosa kerana meninggalkan kewajipan mengetahui dalil. Jadi kalau qadim, mana dalilnya? Dan kalau ianya baharu, bolehkah ia menjadikan alam ini? 3 soalan. Jadi kita kena faham terlebih dahulu, alam ini adalah ma siwallah. Apa yang selain daripada Allah itu disebut alam. Maka tak boleh kita katakan Allah itu alam.
Sama ada alam syahadah yang terang nyata dengan mata kepala kita boleh lihat, ataupun alam ghaib yang kita tidak boleh nampak dengan mata kepala kita. Allah bukan alam. Jadi satu kesalahan besar kalau sampai mengatakan Allah itu alam, walaupun dia kata Allah itu alam ghaib, pun salah. Kerana alam itu adalah makhluk selain daripada Allah. Qadim asal maknanya adalah lama. Dalam segi bahasa, qadim itu lama. Saubun qadim misalnya, pakaian yang lama. Lawannya saubun jadid, kain atau pakaian yang baru. Jadi di sini memang dia gandingkan dua, qadim atau lawannya baharu. Tetapi tak tepat kalau kita katakan qadim di sini bererti lama. Kerana qadim ini satu istilah yang khusus dalam ilmu tauhid untuk merujuk kepada sifat yang membawa makna tidak ada permulaan bagi wujudnya. Itu maksud qadim. Jadi dalam istilah ilmu tauhid, kalau adalah satu rumah yang sudah berusia 200 tahun misalnya, nisbah bersegi bahasa kita kata baitun qadim, rumah lama. Ataupun misalnya ada pokok zaitun sudah berusia 2000 tahun. Katanya pokok zaitun ni boleh hidup lama. Maka kita kata syajaratun qadimatun, pokok yang dah lama dah. Sebab usia dah 2000 tahun. Tetapi dari istilah ilmu tauhid tidak. Masih lagi yang dikatakan pokok berusia 2000 tahun tadi, rumah yang berusia 200 tahun tadi baharu. Kenapa baharu? Kerana ada permulaan bagi wujudnya. Satu masa dahulu pokok zaitun yang berusia 2000 tahun tu tak wujud. Kemudian baru wujud. Satu masa dahulu rumah tu tak wujud. Kemudian baru wujud. Maka setiap wujud yang didahului oleh tiada, tak ada dulu baru ada, itu tidak dinamakan qadim. Itu dinamakan hadis. Dalam bahasa Arab hadis, dalam bahasa Melayu baharu. Maka soalannya, Tuhan yang menjadikan alam ini, adakah wujudnya itu tiada permulaan ataupun wujudnya itu didahului oleh tiada? Tuhan tu asalnya tiada, kemudian baru ada. Itu soalan dia. Penting ya. Sehari dua ni ada ustaz yang menafikan sifat qadim bagi Allah. Dia kata tidak, Allah tidak bersifat dengan qadim. Kalau dengan maksud dia menafikan bahawa Allah wujud tanpa ada permulaan, orang itu boleh jadi kafir. Tapi kalau dia sekadar menafikan istilah qadim, dia kata tak ada istilah tu, tapi dia tetap mengakui bahawa Allah wujud, tidak ada permulaan, tapi itu membawa kepada dia melanggar kesepakatan umat Islam ahli sunnati wal jamaah. Tapi tidaklah sampai kufur, kerana dia masih kata Allah wujud, tidak ada permulaan. Tapi kalau sampai dia kata Allah wujud, Allah yang mula-mula sekali wujud, asalnya semua pun tak wujud, kemudian Allah mula-mula sekali wujud, itu kufur. Kerana masih ada permulaan bagi wujud Allah Ta'ala. Jawapan, Tuhan yang menjadikan alam ini iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan lain melainkan dia, adalah qadim, lagi azali pada zatnya, sifatnya dan af'alnya. Jadi ini secara terperinci lah. Secara umum cukuplah orang itu tahu bahawa Allah wujud, tidak ada permulaan. Tak sampai dia membayangkan satu masa dahulu Allah tak wujud,
Lepas tu barulah Allah wujud. Tak sampai dia menerima pemikiran macam itu, sudah okeylah. Tapi untuk lebih terperinci, yang dikatakan qadim tidak ada permulaan lagi azali, maknanya memang asalnya wujud, itu zat Allah begitu. Sifat Allah juga qadim. Dan af'al, yakni perbuatan-perbuatan Allah juga qadim. Kerana hanya yang qadim dapat mengadakan yang baharu. Maknanya kalau wujud sesuatu itu didahului oleh tiada, berarti dia lemah daripada mengadakan yang seumpama dengan dia. Kita ni manusia, kita bersifat baharu. Dahulu kita tak wujud. Ya, kemudian Allah wujudkan kita, lalu kita wujud. Adakah kita mampu mewujudkan baharu yang lain? Mampu, Ustaz. Itu yang dikahwin dapat anak. Bukan dia yang wujud. Ya. Anak tu dari mana? Bercampur air mani, sperm dengan ovum dalam rahim wanita. Sperm dan ovum bukan dia yang wujudkan. Ke ada orang sini dia cipta air mani dia sendiri? Tak ada. Kemudian walaupun dah diusahakan dengan dia berkahwin, dengan dia bersama dengan pasangan dia, dengan berusaha supaya sperm itu bercantum dengan ovum, masih kadang-kadang tak jadi. Ada orang yang kahwin tak dapat anak. Jelas maknanya bukan kita menjadikan. Habis itu yang kita ni, kita cipta gelas, kita cipta kotak, kita cipta jam, itu hanya perkataan saja. Secara hakikat bukan kita mencipta sesuatu yang tidak ada menjadi ada, tidak. Kita hanya memproses apa yang Allah telah adakan, kita campur, kita panaskan, kita cairkan, kita bekukan, kita potong, kita bentuk, kita apa, maka jadilah gelas, jadilah jam, jadilah kotak. Benda dah ada. Kerana tak mungkin baharu, jadi yang wujud dia tu pun baru, tiba-tiba dia nak mewujudkan yang lain. Tak mungkin. Maka pastilah Tuhan yang menjadikan alam ini bukan baharu. Apa istilahnya? Qadim. Maka jangan seseorang itu berani menafikan sifat qadim ataupun qidam bagi Allah Ta'ala. Kalau dia saja nak cari gaduh, nak cari balah, dia kata saya tak nafikan. Saya hanya menafikan istilah qadim itu tak ada. Tapi memang saya percaya Allah wujud tidak ada permulaan. Itu saja sembang bikin bimbang. Orang dah tetapkan istilah, kamu tak payah bangkang. La musyahata fil istilah. Tidak perlu berbalah semata-mata kerana istilah. Istilah qidam itu telah diterima oleh sekian ribu para ulama sejak dahulu sampai sekarang untuk describe hakikat bahawa Allah wujud tidak ada permulaan. Tak ada masalah, terima saja. Tapi kalau kamu sampai mengatakan tidak, ya, Allah dahulu tak wujud, kemudian awal-awal sekali yang wujud Allah, selepas Allah tak wujud, Allah lah yang mula-mula wujud, lepas tu Allah ciptakan yang lain, maka seperti itu kufur. Kerana yang dahulu tidak wujud, baru wujud, itu namanya baharu. Yang baru wujud tidak mungkin wujud dengan sendiri. Yang baru wujud tidak mungkin mewujudkan dirinya sendiri. Berarti setiap yang baru wujud diwujudkan. Berarti kalau kamu menafikan bahawa Allah wujud tanpa ada permulaan, kamu secara tidak langsung mengatakan Allah diwujudkan. Berarti Allah itu makhluk. Kufur. Mengatakan Allah itu makhluk itu kufur. Jadi hati-hati. Kadang dah sudah level ustaz dah, masih lagi tak faham dia cakap apa. Padahal apa yang dia cakap tu benda yang sangat besar, yang boleh menjerumuskan dia pada lembah kekufuran. Semata-mata nak berlain daripada orang, tak perlulah ambil risiko macam itu.
Tidak berupaya mungkin mengadakan alam ini. Mungkin ni maknanya sesuatu yang boleh wujud, boleh tak wujud. Allah bukan mungkin. Allah wajibul wujud. Allah mesti wujud. Kita telah terangkan dalam kuliah yang lalu, ada atau tak ada alam ini, kedua-duanya menjadi dalil ada Allah Ta'ala. Kerana asalnya ada dan tiada ni adalah dua benda yang sama seimbang. Ibarat dacing yang seimbang. Bila berat salah satu jadi tiada, atau berat sebelah ada, tidak mungkin berat dengan sendiri. Pasti ada yang memberatkan dacing. Sekarang dah tak pakai dacing yang dua penimbang tu. Masih pakai lah buat logo, buat lambang ya, lambang apa? Politik atau apa. Tapi orang pakai dacing yang jarum. Tapi kalau dahulu kita faham ya, dacing yang sama seimbang, dia punya piring dia tu, dia punya bilah dia tu, dia tidak akan berat dengan sendiri. Pasti ada sesuatu yang memberatkan dia. Atau kita bawa dengan konteks yang lebih praktikal, yang tidak terlampau macam tadi tu, dia lebih philosophical nak memberi falsafah supaya orang tak boleh kata kalau alam ni tak ada, kiranya Allah tak ada lah. Tak. Kita kata tak ada, alam ini pun menunjukkan Allah ada. Kerana alam ni asalnya boleh ada, boleh tak ada. Tiba-tiba berat sebelah tidak ada. Jadi contoh yang lebih praktikal, bila satu pasangan lelaki dan perempuan berkahwin menjadi suami isteri, katakan minggu lepas dia kahwin, maka kita bertanya, pasangan ini akan dapat anak atau tidak? Akan dapat zuriat atau tidak? Jawabnya mungkin. Maknanya wujudnya anak bagi pasangan tadi adalah seimbang. Boleh jadi dia dapat anak, boleh jadi tak dapat. Maka katakan lepas tahun 2 tahun kahwin dapat anak. Mana berat belah ada. Pasti ada yang menentukan pasangan tu dapat anak. Ataupun berkahwin sampai mati tak dapat anak. Berarti ada yang menentukan bahawa pasangan tu tak dapat anak. Padahal pasangan tu nak anak. Usaha berobat dan sebagainya, tapi tak dapat. Itu makna mungkin. Sebab mungkin yakni segala yang baharu wujudnya adalah harus. Jaizul wujud. Boleh wujud, boleh tak wujud. Maka yang boleh wujud, boleh tak wujud, tidak akan mampu mewujudkan. Natijahnya, yang wujudnya adalah harus semata-mata. Tak mesti wujud, hanya boleh wujud, boleh tak wujud. Tak mungkin menjadikan perkara-perkara atau benda yang setara dengannya. Yakni yang baharu tidak boleh mengadakan yang baharu. Berarti Tuhan yang menciptakan alam ini tidak baharu. Tidak baharu berarti wujudnya tidak pernah didahului oleh tiada. Itulah yang diistilahkan oleh para ulama sebagai sifat kidam. Kacau ya. Silap-silap boleh jadi kafir. Kalau maksud dia itu memang Allah dulu tak wujud, kemudian baru wujud. Soalan, apakah hukum wujudnya alam ini? Adakah wajib alam ini mesti wujud? Bukan wajib di sini wajib syarak. Ada pula yang jenis macam tu. Dia kata ada pula 20 sifat wajib bagi Allah, kata dia. Siapa yang wajibkan terhadap Allah? Kalau kita ialah kita wajib solat, Allah yang wajibkan. Kita wajib puasa, Allah yang wajibkan. Kita wajib zakat, wajib haji, Allah yang wajibkan. Habis kalau 20 sifat wajib bagi Allah, siapa yang wajibkan? Itu namanya biar bodoh asal confident. Dia confident mempersoalkan, tapi dia bodoh. Kenapa bodoh? Kerana tidak tahu beza wajib syar'i dengan wajib akli. Yang kita kata wajib solat, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji, itu wajib syar'i. Wajib sebagai hukum syarak. Hukum syarak Allah yang tetapkan. Buat dapat pahala, tak buat berdosa. Sementara 20 sifat yang wajib bagi Allah, wajib akli, akal. Berarti wajib di situ sesuatu yang akal tidak boleh terima, tiada. Lawannya mustahil. Mustahil sesuatu yang akal tak boleh terima ada. Kalau orang kata ada benda begini-begini, akal blok. Mustahil kata dia. Tak akan ada macam itu. Dan sesuatu yang akal boleh terima ada atau tiada, itu namanya jaiz. Jadi jangan confuse
antara wajib syar'i, wajib sebagai hukum syarak, dengan wajib akli, wajib sebagai hukum akal. Maka yang ditanyakan di sini wajib akli. Kerana partner dia tu harus atau mustahil. Kalau wajib syar'i, tentu dia akan tanya adakah wajib atau haram. Macam tu. Adakah wajib atau sunat? Adakah wajib atau makruh? Itu baru cerita syarak. Tapi kalau ditanya alam ini adakah wujudnya itu wajib, harus atau mustahil, automatik kita dapat tangkap. Wajib itu adalah wajib akli. Jawapan. Wujudnya alam ini pada nisbah hukum akal adalah harus, tak mesti wujud. Ya. Alam ni termasuklah syurga, neraka, ya. Mizan, sirat, ya. Dari segi nisbah akal, tak mesti ada syurga, tak mesti ada neraka. Macam tu kita boleh cakap syurga tak mesti ada. Tak boleh. Tadi Ustaz kata itu akal. Sebab syurga tu makhluk, neraka tu makhluk. Makhluk tu boleh wujud, boleh tak wujud. Itu ketetapan akal. Tapi bila diberitahu bahawa syurga ada, wajib kita beriman dan katakan syurga itu ada. Tak boleh kita kata syurga tak ada. Wajib yang kedua tu wajib syarak. Berdosa, bahkan kufur kalau orang tu kata syurga tak ada. Habis tadi kan Ustaz kata harus akal. Ada benda harus dari segi akal, tapi dari segi syarak wajib kita kata ada. Syurga ada ke tak ada, akal kata harus. Boleh ada, boleh tak ada. Kerana syurga bukan Allah. Yang wajib wujud hanya Allah saja. Yang lain daripada Allah, malaikat, nabi dan sebagainya adalah harus wujud. Boleh wujud, boleh tak wujud. Nisbah kepada akal. Tapi kalau syarak dah bagi tahu kata ada syurga, ada neraka, maka ketika itu wajib kita mengatakan ada syurga, ada neraka. Tidak harus kita katakan syurga itu boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Tak boleh. Sebab syarak dah bagi tahu kata ada. Jadi bukan wajib. Alam ni bukan mesti ada. Tidak pula mustahil. Alam ni bukan mustahil ada. Untuk orang yang tak percaya kepada alam ghaib, orang ateis, dia kata macam mana boleh percaya ada angel, ada malaikat? Kenapa pula? Sebab tak nampak pun malaikat. Ya. Benda yang tak nampak boleh jadi wujud, boleh jadi tak wujud. Ya. Gelombang radio kita tak nampak, tapi gelombang radio wujud. Buktinya kalau kita pasang radio dapat detect gelombang tu. Mikroorganism dengan mata kasar kita tak nampak. Kalau kita pakai mikroskop yang cukup power dia, nampak. Yang maka wujudnya benda yang tak nampak satu benda yang harus, bukan mustahil, bukan wajib. Jadi wujudnya malaikat asalnya harus dari segi akal. Sebab orang etis kata tak logik. Apa pula tak logik? Bukan impossible, possible. Tapi macam mana nak tahu? Itu namanya wahyu. Macam mana nak tahu wahyu itu betul? Itu namanya mukjizat. Sebab itu kena kaji. Sebab tu ada orang masuk Islam bila dia kaji Al-Quran, bila dia baca Al-Quran, dia nampak mukjizat Al-Quran, dia beriman. Asalnya wujud tak wujud malaikat tu dari segi akal sama seimbang. Boleh jadi wujud, boleh jadi tak wujud. Tapi bila datang wahyu memberitahu bahawa malaikat tu wujud, maka kita wajib beriman. Macam mana tahu kata wahyu itu betul? Di situlah datangnya mukjizat, bukti-bukti daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan seseorang itu bila dia melihat, dia yakin bahawa pasti perkhabaran ini benar. Maka dari segi kewajipan syarak, wajib kita mengatakan bahawa malaikat itu wujud. Walaupun malaikat itu alam. Yang kata harus tadi hanya dari segi akal. Kerana setiap benda yang mungkin wujud, akal kata harus, tidak wajib dan tidak mustahil. Kerana yang mustahil itu ma'dum. Kalau mustahil tak ada lah. Dan kalau dah tak ada, macam mana pula ada alam ni? Jadi alam ni tak mustahil wujud, tak wajib wujud. Nisbah kepada akal. Tapi kalau kita lihat daripada sudut yang lain, sudut yang mana tu?
sudut ilmu Allah, sudut kudrah dan iradah Allah, maka alam ini wajib wujud. Dari segi akal, alam ni boleh wujud, boleh tak wujud. Tapi boleh tak sesuatu yang dalam ilmu Allah ianya wujud, tiba-tiba tak wujud? Boleh tak sesuatu yang dalam iradah Allah, Allah nak kata dia wujud, tapi tak wujud? Tak mungkin. Itu namanya wajib yang aridi, wajib yang mendatang. Asalnya tak wajib ada syurga, tak wajib ada neraka. Dari segi akal, tak mesti ada. Ada pun akal boleh terima, tak ada pun akal boleh terima. Tetapi dalam kehendak Allah, Allah nak jadikan syurga dan neraka. Dalam ilmu Allah, Allah tahu ada yang namanya syurga dan neraka. Maka melihat daripada sudut ilmu dan iradah Allah, maka syurga dan neraka itu mesti ada. Kerana tak mungkin sesuatu yang Allah tahu, tak mungkin sesuatu yang Allah nak, tiba-tiba tak ada. Kalau kita mungkin, kita sangka kita tahu, rupanya lain. Maka yang kita sangka ada tu tak ada. Kan baru ni ada ramai orang beli tiket kapal terbang, dia sangkakan adalah flight dia hari tu. Rupanya sampai ke airport, kaunter tutup, apa tutup. Yang my airline tu kan. Ilmu kita terbatas. Kita sangka dah beli tiket, dah ada airline, confirm lah. Rupanya airline pun boleh buat scam. Vanish. Tak ada flight. Tak berlakulah apa yang kita sangkakan akan berlaku. Kita nak naik flight, tapi tak berlaku. Stranded, kena beli pula tiket lain. Ataupun kena tidur kat hotel dulu. Tiket flight dah habis. Itu nisbah ilmu dan kehendak makhluk. Tapi tak mungkin apa yang Allah tahu, apa yang Allah kehendak, tiba-tiba tak berlaku. Maka melihat daripada sudut itu, ya, kewujudan alam ini wajib. Sebab Allah kehendak alam ini wujud. Kena beza ya. Takut kita confuse antara ketetapan akal dengan ketetapan syarak dan dengan melihat daripada sudut ilmu dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Lahab, adakah mesti Abu Lahab masuk neraka atau tak mesti? Dari segi akal harus. Allah berkuasa masukkan Abu Lahab dalam neraka, Allah berkuasa tak masukkan. Dari segi akal kata harus. Tapi tidakkah ada perkhabaran bahawa dia akan jadi ahli neraka? Dalam surah Al-Masad, tabat yada abi lahabi watab dan seterusnya. Kan dah bagi tahu dia ahli neraka. Maknanya melihat daripada sudut syarak, kita kena katakan bahawa Abu Lahab mesti masuk neraka. Tak mungkin apa yang Allah beritahu tu tak berlaku. Maknanya Allah berkehendak dan ada dalam ilmu Allah bahawa dia adalah dalam ahli neraka. Sebab itu diberitahu dalam Al-Quran. Jangan kita confuse. Benda yang akal kita kata syarak, benda yang syarak kita kata akal. Celarulah. Biar jelas yang mana kedudukan akal, yang mana kedudukan syarak. Dari segi akal, alam ni boleh wujud, boleh tak wujud. Soalan, apa dalil naqal bagi wujud Allah Ta'ala? Itu kemas pengajian Tauhid sifat 20 ni. Akli dan nakli sekali. Yang tolak dalil akli, tolak nakli sebenarnya. Kerana Quran dan hadis yang memerintahkan manusia menggunakan akal. Supaya bila dia guna akal, dia dapat yakin bahawa alam ini ada pencipta. Dan pencipta itu maha berkuasa, maha esa, maha sempurna. Jadi kita guna dua-dua. Dah selesai dalil akli yang lebih universal, yang orang kafir pun kalau dia guna akal dia terpaksa terima. Kita pergi kepada dalil nakli. Dalil nakli ini orang beriman dia lah terima. Orang yang belum beriman dia tak terimalah. Tapi untuk kita wajib kita menerima dalil nakli. Apa dia dalil nakli Allah tu wujud? Iaitu antaranya firman Allah Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan setiap sesuatu. Dan Allah yang ciptakan setiap sesuatu, takkan tak wujud. Setiap sesuatu yang ada ni wujud. Siapa yang cipta? Allah. Pastilah Allah wujud.
Dan firman-Nya lagi, wa khalaqa kulla syai'in, dan Dia telah menciptakan setiap sesuatu. Maka menqadar atau dikodarkan akan sesuatu itu sebagaimana yang ditakdirkan, yakni dijadikan sesuatu mengikut qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja Allah ciptakan sesuatu, bahkan setiap sesuatu yang Allah ciptakan tu ada qadar dia. Bila, di mana, tinggi macam mana, besar macam mana, lama mana, ya. Lahir di mana, meninggal di mana, ya. Kalau benda-benda bangunan dibina bila, runtuhnya bila, dan sebagainya. Ada qadar. Sebab itu kita kena tawakal kepada Allah Ta'ala. Bukan tawakal mana tak usaha. Tawakal maknanya walaupun kita usaha, kita yakin bahawa yang berlaku tu adalah qadar yang Allah tetapkan. Macam mana kita usaha? Rezeki kita seqadar yang Allah tetapkan. Kalau kita bergantung kepada usaha, bimbang jadi seperti qadariyah, lupa kepada takdir Allah. Kalau kita tidak berusaha, bimbang jadi jabariyah, dia menyalah-nyalahkan takdir Allah. Ahli sunnah wal jamaah menerima usaha dan ikhtiar, tapi menggantungkan keyakinan bulat kepada ketentuan Allah. Mana usaha ikhtiar manusia ini tidak memberi bekas. Sakit berobat, cara doktor boleh, cara tradisional boleh, tapi bulat yakin dalam hati yang menyembuhkan Allah. Kadang nasib manusia ni tak disangka. Ada satu trainer cerita kepada kami, trainer tentang AMLA, anti money laundering. Dia cerita bagaimana seorang driver kepada bosnya businessman yang kaya raya. Tiba-tiba bos dia ni mati muda, belum sangat tua, mati. Jadi bila bos mati muda, tinggal janda muda dan kaya. Jadi dia sebagai driver bos, tolonglah bawa ke sana bawa kemari, boleh bercinta pula, kahwin dia dengan janda bos dia. Bila dah kahwin dengan janda kaya, maka kekayaan janda tu terlempatlah pada dia. Ya, dah dia sayang kat suami dia, beli kereta mewah, beli itu ni, beli rumah suami. Maka komen daripada driver tu, dia kata, selama ni saya sangkakan saya bekerja untuk bos saya, rupanya bos saya bekerja untuk saya. Kan kekayaan tu hasil kerja bos dia, kan harta yang banyak tu hasil kerja bos dia, yang enjoy dia, benefit dia. Tapi siapa sangka itu takdir Allah. Jadi tak salah lah, bos dia usaha itu tak salah. Tapi kalau menyangkakan usaha itulah yang menentukan, itu salah. Macam tadi, yang usaha bos dia dah mati, yang dapat kesenangan daripada usaha tadi orang lain. Soalan, apa perbezaan antara dalil dan burhan? Sebab dalam perbincangan ilmu tauhid ni, ini dua istilah yang selalu disebut. Dalam Quran apa disebut? Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bakmai burhan kamu, kalau kamu tu betul-betul orang yang benar, bakmai burhan kamu. Jadi dalil dengan burhan ni apa beza dia? Itu soalan dia. Jawapan, bermula dalil dan burhan itu bersamaan keduanya. Jadi dalil itu bukti, burhan juga adalah bukti. Dalam konteks ilmu akidah sama je. Tetapi kata ulama, burhan itu terlebih tentu, lebih khusus daripada dalil. Dalil ni agak umum, tak berapa kuat. Jadi burhan ni bukti juga, tapi bukti yang lebih confirm berbanding dengan dalil. Dalil ni hanya indikasi saja. Tapi kalau burhan, dia jadi proof. Kerana burhan itu barang yang bersusun daripada dua mukaddimah perkataan, serta didapati daripadanya yakin. Mana premis bukti itu berlapis, natijahnya kita yakin. Sedangkan dalil, dia kadangnya bersusun, kadangnya tidak, dan hanya zon semata-mata. Mana contoh? Misal burhan itu dikatakan,
bahawa penyelongkar kubur itu mengambil harta dengan bersembunyi, dan tiap-tiap mengambil harta dengan bersembunyi adalah pencuri, maka penyelongkar kubur itu adalah pencuri, dan pencuri itu hukumnya adalah potong tangan. Ini yakin. Sebab nak bincang lah, orang tu dia curi kain kapan, bila orang balik daripada tanam jenazah, dia senyap-senyap datang curi. Jadi dia ni pencuri ke tidak? Sebab mencuri ni ambil harta orang. Kain kapan tu harta siapa? Nak kata harta si mati tidak boleh memiliki harta. Nak kata harta waris tak nak kain kapan tu. Jadi melihat kepada ciri mengambil harta secara bersembunyi adalah pencuri, maka dia dikelaskan pencuri. Tapi kalau dikatakan setiap orang yang berpusing-pusing dalam keliling bandar dengan membawa senjata itu pencuri, itu tak pasti. Yang pusing bawa senjata pun kadang-kadang polis, kadang-kadang rukun tetangga. Jadi tak mesti yang pusing malam-malam itu semua pencuri. Jadi mengatakan yang pusing malam-malam bawa peralatan itu adalah pencuri, zon saja. Tak yakin, lemah. Itu beza antara dalil dan burhan di sisi para ulama, dan berapa bahagian dalil itu insya-Allah kita akan huraikan dalam kuliah yang akan datang. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anqulna min dhulil ma'siyati ila izzit ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.